Ini adalah soalan kuantitatif 4. Jadual menunjukkan perangkaan kewangan Kerajaan Persekutuan Malaysia bagi tahun 2012. Okey, kita cuba tengok maklumat yang diberikan dulu. Dalam jadual ini ada butiran. Lepas tu, ya ingat RM juta ya. Jadi pastikan jawapan yang diberikan nanti adalah dalam RM juta. Okey, kita cuba tengok dekat sini ada pelbagai jenis cukai. Kita ada cukai pendapatan, excise, perkhidmatan, okey. Dan last itu berkaitan dengan perbelanjaan. Okey, jadi sebelum kita teruskan, Miss nak beritahu sikit berkenaan dengan belanjawan. Jadi seperti apa yang pelajar sudah belajar. Okey, belanjawan. Belanjawan ini sebenarnya kita hanya kaji dua komponen yang utama. Okay, yang pertama itu adalah berkaitan dengan perbelanjaan. Ingat, perbelanjaan dekat sini adalah merujuk perbelanjaan kerajaan. Dan lagi satu adalah berkaitan dengan hasil. Okey, sekarang kita cuba tengok dari segi perbelanjaan. Perbelanjaan kerajaan ini kita pecah kepada dua. Okey, yang pertama itu yang ini. Perbelanjaan, ada perbelanjaan pembangunan dan kita juga ada perbelanjaan mengurus. Maksudnya ada dua jenis perbelanjaan di bawah perbelanjaan kerajaan. Kemudian untuk hasil kerajaan sebenarnya pun ada dua juga, di mana kita ada hasil cukai dan lagi satu adalah hasil bukan cukai. Okey, Miss tulis dekat sini ya. Dekat sini hasil kita ada hasil cukai dan lagi satu hasil bukan cukai. Okey, tetapi untuk maklumat pelajar, di bawah hasil cukai ini ada dua lagi, iaitu cukai langsung dan lagi satu adalah cukai tak langsung. Jadi sekarang apa yang Miss nak anda beri kerjasama kepada Miss, kita kena klasifikasikan setiap item ini dulu. Okey, sebab semua ini dari cukai pendapatan hingga lain-lain cukai tak langsung ini dia adalah hasil. Jadi kalau nanti Miss tanya berkaitan dengan cukai pendapatan, sila beritahu saya dia merupakan cukai langsung ke? Itu yang pertama. Cukai tak langsung, itu yang kedua. Dan hasil bukan cukai, itu yang ketiga. Saya ulang, nanti pelajar kena klasifikasikan setiap item ini dan beritahu sama ada dia adalah cukai langsung. Itu pertama. Kalau cukai tak langsung, bagi tahu saya kedua. Kalau dia adalah hasil bukan cukai, bagi tahu saya dia adalah ketiga. Okey, jadi sekarang kita mula dengan cukai pendapatan dulu. Satu. Okay, good. Okay, satu ya. Disambung dengan cukai excise. 2. Okay. Okay, lepas itu kita ada cukai perkhidmatan. 2. Ya, 2 juga. Okay, lepas tu cukai jualan. Cukai jualan 2. Ya, cukai jualan 2 ya. Okay, disambung dengan cukai jalan. 3. Ya, cukai jalan dia adalah hasil bukan cukai. Sambung dengan duty export. Duty ini sebenarnya merupakan cukai ya. Jadi duty export ini adalah mana satu? 2. Okey. Sambung dengan duty stamp. Satu. Ya, duty stamp ini adalah satu punya ya. Okey, diikuti dengan royalty petroleum. 3. Ya, Tiga. betul. 3 hasil bukan cukai ya. Okey, sambung dengan lain-lain cukai langsung. 1. Okey, sambung dengan lain-lain cukai tak langsung. 2. Okay, good. Okay, jadi selepas anda klasifikasikan setiap item ini, anda tahu dia merupakan cukai langsung ke, cukai tak langsung ke hasil bukan cukai. Nanti kalau dia ada tanya pasal pengiraan, kita boleh terus masukkan lah. Okay, jadi sekarang setelah anda faham berkaitan dengan jadual ini, kita akan tengok soalan dia. Satu Roman. Apakah maksud cukai langsung? Tadi anda bagi saya contoh-contoh itu, anda pun sudah boleh klasifikasikan item itu. Jadi sekarang dia tanya, apakah sebenarnya cukai langsung dia? Cukai langsung merupakan
beban cukai yang tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. Yes, good. Itulah dia. Jadi pastikan kata kunci kamu anda mesti ada tulis beban cukai yang tidak boleh dipindahkan. Okey, dipindahkan kepada siapa? Dipindahkan kepada pihak yang lain, pihak yang ketiga. Sebab sudah kata dikenakan secara langsung. Bermaksud pihak tertentu yang kena bayar. Itulah sebab kita kata dia tidak boleh dipindahkan. Itu adalah cukai langsung ya. Okey, kita sambung. 2 Roman. Dia tanya pasal apa? Hitung. Maksudnya kita kena tunjuk pengiraan. Hitung apa? Jumlah cukai langsung. Kan tadi anda sudah klasifikasikan setiap item, anda tahu cukai langsung. Jadi yang label kan dengan 1 punya itu sebenarnya adalah cukai langsung. Okey, jadi nanti anda pun tulislah. Okey, katakan ini adalah 2 Romannya. Okey, jadi anda tulis jumlah cukai langsung. Okey. Sama dengan apa? Tengok. Sama dengan cukai pendapatan tambah dengan duty stamp tambah dengan lain-lain cukai. Kita hanya tambah 3 item ini sahaja. Okey, saya ulang. Jumlah cukai langsung sama dengan cukai pendapatan tambah duty stamp tambah lain-lain cukai langsung. Okey. Jadi kita pun tulis rumus anda. Okey, tambah 3 itu. Dan tunjukkan pengiraan. Jadi sekarang Miss nak tanya, berapakah jawapan yang anda dapat? RM 11,6328 ringgit. Okey. Pastikan ada RM juta ya. Okey, 116,000 ya, 328 RM juta. Baru betul ya. Okey, sebab dalam jawapan dia dekat sini ada RM juta. Okey, dengan cara yang sama, kita sekarang kira untuk jumlah cukai tak langsung. Okey, juga sama. Nanti pelajar kena tulis, ini 3 Romannya. Tulis rumus dia dulu. Jumlah cukai tak langsung. Okey, jadi rumus dia sama dengan apa? Tengok semula. Data yang kita telah klasifikasikan tadi itu, cukai tak langsung, yang kedua punya. Jadi jumlah cukai tak langsung sama dengan cukai excise tambah cukai perkhidmatan tambah cukai jualan tambah duty export tambah lagi lain-lain cukai tak langsung. Saya ulang, tambah dengan cukai excise, cukai perkhidmatan, cukai jualan, duty export dan lain-lain cukai tak langsung. Bermaksud dekat sini, kita ada sebanyak 5 item yang perlu ditambahkan. Jadi sila tulis rumus anda, ada 5 item. Okey, selepas tulis rumus itu, tunjukkan pengiraan dia. Dan sekarang bisa tanya, berapakah jawapan yang anda dapat? RM 32,424 juta. Yes, good. Itulah dia. Okey, itu adalah jawapan untuk jumlah cukai tak langsung. Okey, seterusnya kita sambung dengan 4 Roman. Dia tanya pasal hitung jumlah hasil bukan cukai. Okey, juga sama pelajar kena tulis rumus dia dulu. Jumlah hasil bukan cukai. Pastikan anda tulis rumus yang lengkap. Okey, selepas tulis yang ini, tulis apakah rumusnya, apa tambah dengan apa. Tengok semula jadual kita. Jadi yang ketiga punya hasil bukan cukai kita ada cukai jalan tambah dengan royalty petroleum. Saya ulang, hasil bukan cukai sama dengan cukai jalan tambah dengan royalty petroleum. Kita hanya ada 2 item sahaja. Okey, lepas tunjuk rumus, tunjuk pengiraan dan berapakah jawapan yang anda dapat?
RM9,316 juta. Okey, yes, itulah dia. Okey, jadi itu adalah jawapan untuk bahagian A. Di mana bahagian A ini dia adalah fokus pasal hasil bunyi. Okey, jadi selesailah bincang untuk bahagian A ini dan sekarang kita akan sambung dengan bahagian B. Kita cuba tengok bahagian B satu Roman dulu. Apakah maksud perbelanjaan kerajaan persekutuan? Okey, anda cuba tengok ya. Yang ditanya maksud ini, dia fokus perbelanjaan kerajaan persekutuan. Tadi, Miss pun telah beritahu, di bawah perbelanjaan, kita ada dua kan? Apa dua ini? Ya, di mana dia merangkumi mengurus dengan pembangunan. Dengan reti kata lain, definisi yang berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan persekutuan ini, you punya kata kunci mesti ada berkaitan dengan yang perbelanjaan mengurus dan juga mesti ada kaitan yang dengan pembangunan. Perbelanjaan kerajaan persekutuan terbagi kepada dua, iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Okey, kalau anda terus bagi tahu dia terdiri daripada dua itu sebenarnya kurang tepat sebab dia tanya pasal maksud. Okey, cadangan jawapan dia, definisi bagi perbelanjaan kerajaan persekutuan, dia sebenarnya adalah perbelanjaan kerajaan ke atas aktiviti pentadbiran. Okey, ataupun you kata mengurus. Okey, dan lagi satu adalah berkaitan dengan perbelanjaan pembangunan kan. Apa maksud pembangunan itu? Dan kita tahu kalau kita nak adakan pembangunan, dia sebenarnya berkaitan dengan infrastruktur dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kan. Itulah sebab anda tulis dan penyediaan infrastruktur. Okey, ataupun kemudahan asas. Bermaksud apa yang saya nak tekan dan dekat sini, walaupun anda tahu bahawa perbelanjaan kerajaan persekutuan, kita tahu ada perbelanjaan pembangunan, ada perbelanjaan mengurus. Tetapi dalam definisi anda, jangan terus beritahu dia adalah perbelanjaan mengurus. Anda kena jelaskan sikit, dia sebenarnya adalah perbelanjaan kerajaan ke atas aktiviti pentadbiran ke ataupun mengurus. Maksudnya kita kena ulaskan sikit. Dan selain daripada itu, kan kita ada perbelanjaan pembangunan kan? Okey, terangkan sikit apa maksudnya pembangunan itu. Dia berkaitan dengan penyediaan infrastruktur ke ataupun kemudahan. Itu adalah perbelanjaan pembangunan. Dengan reti kata lain, yang pertama ini adalah perbelanjaan mengurus dan yang ini sebenarnya adalah perbelanjaan pembangunan. Okey, cuma anda kena ulaskan sikit berkaitan dengan kedua-dua itu. Okey, kita sambung. Okey, soalan yang seterusnya B2 Roman, dia tanya pasal hitung. Okey, maksudnya kena tunjuk pengiraan jumlah perbelanjaan kerajaan persekutuan. Okey. Jadi seperti biasa, kita kena sediakan rumus, tulis dulu jumlah perbelanjaan. Okey, kerajaan persekutuan. Kita ikut balik kehendak soalannya. Soalan tanya apa, kita bagi apa sahaja. Okey, apakah rumus bagi jumlah perbelanjaan kerajaan persekutuan? Perbelanjaan pembangunan tambah perbelanjaan mengurus. Yes, itulah dia. Okey, ada mengurus. Okey, dan lagi satu perbelanjaan pembangunan lah. Tulis penuh ya rumus dia. Okey, lepas itu kita memang boleh dapat maklumat ataupun data tersebut melalui jadual ya sebab sudah tahu perbelanjaan pembangunan tu berapa, mengurus tu berapa. Jadi sekarang anda cuba tunjukkan pengkiraan dia. Masukkan pengkiraan tersebut dalam rumus ini dan sekarang Miss nak tanya, berapakah jawapan yang anda dapat?
RM 252,469 juta. Okey, yes, itulah dia. Jadi itu adalah berkaitan dengan jumlah perbelanjaan kerajaan persekutuan. Okey, kita tengok semula soalan dia. Tadi soalan A tanya pasal hasil kan? Soalan B tanya pasal perbelanjaan. Okey, dan dijangkakan soalan C ini dia nak gabungkan kedua-dua punya. Maksudnya ada hasil dengan perbelanjaan. Kita cuba tengok ya. C. Hitung belanjawan. Okey. Once anda nampak berkaitan dengan belanjawan, kan tadi Miss sudah kata belanjawan berkaitan dengan perbelanjaan dan juga hasil kan. Okey, jadi seperti yang telah dinyatakan tadilah, memang berkaitan dengan hasil dengan perbelanjaan. Okey, tetapi sekarang yang dia tanya itu, hitung belanjawan semasa kerajaan persekutuan dan belanjawan keseluruhan kerajaan persekutuan. Dengan reti kata lain, dekat sini ada dua soalan yang ditanya. Soalan yang pertama, dia nak anda cari belanjawan semasa. Dan soalan yang kedua, dia nak anda cari belanjawan keseluruhan. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, apakah rumus bagi belanjawan semasa? Jumlah hasil tolak perbelanjaan mengurus. Tolak apa sekali lagi? Tolak perbelanjaan mengurus. Yes, good. Okey, tadi Duga pun sudah beritahu belanjawan semasa rumusnya adalah jumlah hasil kan? Okey, tetapi sekarang anda cuba tengok yang berkaitan dengan jumlah hasil ini kita tak tahu lagi. Kenapa? Sebab tadi soalan A ini kita hanya sudah cari cukai langsung, cukai tak langsung dan hasil bukan cukai. Which means sekarang anda sepatutnya cari jumlah hasil itu berapa dulu. Nanti barulah kita tolak perbelanjaan yang mengurus yang berkaitan dengan ini. Okey. Macam mana kita boleh dapat jumlah hasilnya? Apakah rumus dia? Cukai langsung tambah cukai tak langsung tambah hasil bukan cukai. Okay, good. Jadi sekarang untuk soalan C ini, okay, sebelum kita cari belanjawan semasa kan, okay, kita sepatutnya cari berkaitan dengan jumlah hasil dulu. Ini C1 Romannya. Okay, seperti apa yang tadi telah diberitahu, kita guna jumlah hasil sama dengan cukai langsung tambah cukai tak langsung tambah hasil bukan cukai. Di mana nilai dia anda sebenarnya boleh dapat dekat jawapan A. Yang pertama, okay, kita jumlahkan yang ini, cukai langsung, diikuti dengan cukai tak langsung, tambah yang ini juga, tambah juga hasil bukan cukai yang ini. Jadi sekarang sila beritahu saya, berapakah jumlah hasil kerajaan persekutuan? 158,068. Kurang tepat? Salah. Bukan salah, saya tak kata salah. Saya kata kurang tepat. RM juta. Ya, RM juta. Okay, ingatlah, pastikan anda sentiasa tulis RM juta. Jadi sekarang sudah ada jumlah hasil itu, barulah kita kira belanjawan semasa. Okey, tadi pun telah diberitahu belanjawan semasa ini. Okey, tadi kita kata kita akan guna jumlah hasil. Jumlah hasil itu jumlah hasil kerajaan persekutuannya. Kita tolak dengan perbelanjaan mengurus. Okey, gantikan nilai yang anda dapat. Cuba kirakan. Belanjawan semasa anda dapat berapa? Ya, Miss. Total negatif RM 47,469 juta. Yes. Okay, thank you. Ya, itulah jawapannya. Itu adalah belanjawan semasa. Dan sekarang anda sudah dapati bahawa belanjawan semasa kita ada tanda negatif kan? Ingat, tanda negatif ini adalah sama dengan kurangannya ataupun kita kata defisit. Bermaksud kita mengalami sama ada kurangan ataupun defisit dalam belanjawan semasa.
Okey, lagi satu perkara yang saya nak tekankan, belanjawan semasa ini kadang-kala dia juga boleh panggil dia sebagai akaun semasa. Okey, cuma saya nak ingatkan, nanti sebenarnya dalam bab 7, imbangan pembayaran, anda juga akan belajar akaun semasa. Tetapi ingat, akaun semasa itu berlainan dengan yang ini. Kalau anda nampak data yang diberikan berkaitan dengan hasil dan juga perbelanjaan mengurus punya, ingat, ini adalah akaun semasa yang berkaitan dengan belanjawan. Okey? Okey, jadi sekarang kita teruskan soalan yang seterusnya. Sebab untuk satu roman ini dia tanya dua soalan. Yang pertama itu belanjawan semasa dan lagi satu dia nak belanjawan keseluruhan. Okey, cuba fikirkan. Apakah rumus belanjawan keseluruhannya? Jumlah hasil tolak perbelanjaan. Yes, kita akan guna jumlah hasil, kemudian kita akan tolak jumlah perbelanjaan. Ingat, jumlah hasil dekat sini merupakan jumlah hasil kerajaan persekutuan tolak jumlah perbelanjaan kerajaan persekutuan. Jumlah hasil tadi anda sudah kira punya. Inilah jumlah hasil yang tadi kita sudah kira punya. Bermaksud anda guna nilai ini, jumlah hasil, tolak jumlah perbelanjaan. Kan ini perbelanjaan kan? Tolak nilai ini. Okey? Cuba kirakan berapakah jawapan yang anda dapat? RM 94402 juta. 94401 juta. Lagi sesuatu benda sudah hilang? Negatif. Ya, tanda negatif. Okey, ini adalah jawapan untuk belanjawan keseluruhan. Dan sekali lagi kita dapati bahawa ada tanda negatif. Bermaksud ini sebenarnya merujukkan bahawa kita sebenarnya catat kurangan ataupun defisit. Okey, dalam belanjawan keseluruhan kita. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan soalan C. Satu roman, ini sahaja. Kemudian kita sambung dengan dua roman. Berdasarkan jawapan C satu roman, okey, tanya balik berkaitan dengan jawapan yang kita peroleh tadi tu. Nyatakan implikasi. Implikasi dekat sini sebenarnya dia merujuk kepada kesan. Maksudnya dia nak tanya apakah kesan belanjawan keseluruhan kerajaan persekutuan ke atas hutang negara. Bermaksud yang kita fokuskan adalah belanjawan keseluruhan. Inilah jawapan dua yang kita dapat tadi. Tetapi dia nak kait dengan hutang. Okey, kita cuba tengok balik jawapan yang kita dapat tadi tu ya. Okey, ini yang belanjawan keseluruhan. Kan tadi kita sudah kata kita dapat negatif kan, bermaksud kurangan ataupun defisit. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah hubungan antara hasil dengan perbelanjaan kerajaan apabila kita dapat defisit dalam belanjawan? Perbelanjaan lebih besar berbanding jumlah hasil. Okey, jadi sekarang kita pun tulis sikit perbelanjaan adalah lebih besar daripada hasil. Tapi ingat, perbelanjaan ini perbelanjaan kerajaan ya, adalah lebih besar daripada hasil kerajaan. Itulah sebab menyebabkan dia dapat defisit. Okey, sekarang kan soalan dia nak kait dengan hutang kan? Okey, apa yang Miss nak tekankan dekat sini, hutang ini sebenarnya dia adalah sama dengan pinjaman. Okey, cuba bayangkan kalau katakan anda sendiri, okey, perbelanjaan anda adalah melebihi hasil kamu. Apa yang anda akan buat ya? Pinjaman. Yes, you akan pinjam. You pinjam dengan kawan dulu kan, betul tak? Untuk sementara waktu ini. Okey, jadi dekat sini, okey, kerajaan sebenarnya pun sama. Apabila kerajaan dapati perbelanjaan dia adalah melebihi hasil, sebenarnya kerajaan akan pinjam. Dan pinjaman yang dibuat itu akan sama dengan hutang. Sebab tadi Miss pun telah beritahu, hutang sebenarnya sama dengan pinjaman. Jadi keadaan ini dia sebenarnya akan menyebabkan hutang kita akan bertambah. Sebab tengok semula soalan dia.
Dia tanya, nyatakan implikasi belanjawan keseluruhan kerajaan ke atas hutang negara. You kena kaitkan dengan hutang negara. Jadi dekat sini, jawapan kamu untuk dua Roman itu, anda sebut, okey, kata kuncinya ya. Yang pertama, kita bagi tahu bahawa belanjawan keseluruhan yang diperoleh adalah belanjawan kurangan ataupun defisit. Itu poin yang pertama. Itu bermaksud apa? Perbelanjaan adalah melebihi hasil. Ataupun anda beritahu hasil kurang daripada perbelanjaan. Okey, jadi tindakan kerajaan yang ketiga itu dia akan membuat pinjaman. Apabila kerajaan membuat pinjaman, yang keempat itu wujudnya hutang. Maka hutang semakin meningkat. Okey, saya ulang ayat dia. First, bagi tahu bahawa untuk jawab soalan C dua Roman ini ya. Okey, yang pertama beritahu bahawa belanjawan keseluruhan yang diperoleh itu adalah belanjawan kurangan ataupun defisit. Kemudian bagi tahu apa maksud belanjawan kurangan ini. Okey, kemudian yang ketiga beritahu disebabkan isu kita perbelanjaan lebih daripada hasil, jadi kerajaan perlu membuat pinjaman. Apabila pinjaman dibuat, wujudnya hutang. Jadi hutang akan bertambahlah. Itulah cara menjawab dia. Okey, jadi kita pun telah selesai bincang berkaitan dengan soalan kuantitatif yang keempat ini. So sekarang Miss akan go through seorang-seorang, tengok siapa yang ada masalah. Faham? Miss, saya ada soalan. Okey, silakan. Yang A tu kan? Kan yang jumlah-jumlah tu Miss cakap kena buat rumus kan? Kalau tak buat rumus tapi buat dalam bentuk penyata boleh tak? Okey, boleh diterima. Maksudnya Fahal anda senaraikan contoh cukai pendapatan ditulis macam ini. Lepas tu diikuti dengan duty stamp. Lepas tu tanpa lain-lain cukai, you buat secara penyata. Bawa dia jumlah cukai langsung. Macam itu ke? Miss. Ya, boleh diterima. Okey, selain daripada guna apa yang Miss terangkan yang itu, anda boleh guna cara yang penyata itu juga. Boleh diterima. Okey, boleh ya Fahal? Okay, thank you Miss. Okey, sama-sama. Maka selesailah perbincangan kita untuk soalan kuantitatif 4 ini. Okey.